Kita ke Bumi Kinyalang, antara tumpuan persidangan DUN Sarawak yang masih hangat dengan sesi pertanyaan lisan berkenaan pelbagai isu semasa. Langsung bersama Buma Win di Kuching. Silakan Buma. Baik, terima kasih Sahi. Sarawak bersedia untuk membangunkan pelabuhan laut dalam yang tercanggih di kawasan Tanjung Embang. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonapeng berkata, usaha itu akan menjadikan Sarawak sebagai pintu masuk maritim yang penting bagi industri minyak dan gas di wilayah selatan. Saya rasakan bahawa apabila menurut beliau melihat dari segi lokasi Sarawak dan Indonesia yang strategik, hal ini sekaligus dapat meningkatkan hubungan perdagangan dan ekonomi antara kedua-dua wilayah dalam sektor pengangkutan dan perkapalan maritim. Kaedah pembangunan pelabuhan ini agak berbeza daripada kaedah konvensional dan ianya akan dibangunkan di tengah laut yang ada gradien pantai. Ujarnya lagi, Sarawak akan membina pelabuhan yang dalam dan akan memberi ruang untuk kapal singgah selain pembangunan kluster kargo am dengan kelompok minyak dan gas. Tambahnya justru itu Sarawak boleh bekerjasama dengan Indonesia, malah kini telah mengekspor tenaga ke Kalimantan Barat dari Sarawak. Beliau berkata demikian dalam sidang media Majlis Persidangan Persekutuan Pertubuhan Kejuruteraan ASEAN di Pusat Konvensyen Nusan 2 Bali semalam. Lebih 1,000 delegasi termasuk jurutera Indonesia, ASEAN dan wakil antarabangsa hadir dalam persidangan tersebut. Di Pedawan, 3 pekerja buruh dikejutkan dengan penemuan mayat seorang bayi cukup sifat di dalam satu tong sampah dekat MJC Batu Kawah malam tadi. Semasa penemuan sekitar pukul 9 malam itu, 3 individu yang juga adik-beradik sedang mencari barangan kita semula. Satu laporan polis telah difailkan sejurus selepas penemuan itu. Hasil siasatan dan ujian forensik pihaknya telah berjaya memberkas seorang wanita warga asing berumur 23 tahun bagi membantu siasatan hari ini. Ketua Polis Daerah Pedawan, Superintendent Abang Zainal Abang Abidin Ahmad yang dihubungi mengesahkan kes berkenaan di Kuching pagi tadi. Kes disiasat di bawah Seksyen 318 Kanun Keseksaan kerana menyembunyikan kelahiran dengan cara membuang mayat dengan sulit yang boleh dihukum penjara selama tempoh 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Baik, mesyuarat kedua bagi penggal kedua Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-19 yang memasuki hari keempat hari ini diteruskan dengan ucapan penghargaan kepada Premier Sarawak dan diikuti dengan sesi pertanyaan secara lisan oleh ahli-ahli yang berhormat. Seterusnya ialah sambungan perbahasan usul atas bacaan kali yang kedua Rang Undang-Undang Pembekalan 2024-2023 dan usul untuk merujuk resolusi anggaran perbelanjaan pembangunan bagi tahun 2024. Pada sesi pertanyaan secara lisan, Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Dato' Len Talif Saleh memberitahu kajian Pelan Induk Samarahan 2020-2030 dalam peringkat draft laporan akhir dan dijangka siap pada suku tahun yang pertama 2024. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Setakan, Datuk Hamzah Ibrahim, bahawa Setakan juga termasuk dalam kajian terhadap ekonomi yang boleh dipergiatkan untuk penduduk kawasan Semarahan. Jelas Datuk Len Talif, daerah Setakan akan mengekalkan peranan utamanya sebagai pusat kediaman dengan komuniti tempatan disokong oleh perniagaan runcit, komersial, perindustrian dan perkhidmatan yang penting. Tambahnya, kawasan pembangunan baharu juga perlu ditetapkan bagi membolehkan pembangunan bandar yang lebih seimbang. Kata beliau lagi, daerah Setakan dijangka akan terus berkembang selari dengan pertumbuhan aktiviti komersial dan perindustrian di kawasan Kuching serta Semarahan. Kesemua fokus tersebut akan diambil kira dalam menyediakan laporan Pelan Induk Semarahan 2020 hingga 2026 dengan berpandu kepada Pelan Strategik Pasca COVID PCDS 2030. Baik, sementara itu Dato' Len Talif Saleh berkata setiap tanah yang diberi milik kepada Pesuruhjaya Tanah Persekutuan FLC akan dikenakan syarat khas pembangunan yang perlu dilaksana dan disiapkan dalam tempoh 5 tahun dari tarikh surat hak milik dikeluarkan. Tambahnya, ia merupakan dasar baharu dilaksanakan kerajaan sejak tahun lepas. Sekiranya pembangunan tersebut gagal disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan, tanah tersebut hendaklah diserah balik kepada Kerajaan Sarawak selaras dengan Perjanjian Malaysia 1963.
Bagi bangunan tapak lama Sekolah Kebangsaan SK Bladin, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak sedang menyelaras proses penyerahan semula tapak tersebut kepada Kerajaan Sarawak memandangkan tiada perancangan pembangunan institusi pendidikan di tapak itu pada masa hadapan. Manakala bagi tapak SK Pusak, ia terdiri daripada 3 lot yang telah diberi milik kepada FLC. Memandangkan kesemua lot masih digunakan, maka FLC tidak perancangan untuk menyerahkan semula lot-lot terbabit kepada Kerajaan Sarawak. Bagi tapak sedia ada SK Kalok yang terletak di 4 lot dalam Blok 6 Sablo Land District dan sebuah lot di Pusat Town District masih lagi digunakan sehingga pembangunan di tapak sekolah baru siap dilaksanakan kecuali sebuah bilik darjah prasekolah di dalam lot terbabit akan terus beroperasi di tapak lama. Beliau menjawab pertanyaan dari Ahli Dewan Undangan Negeri Beting Maro, Razali Gapo di Persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak pagi tadi. Pengambil alihan Maswing Sendirian Berhad akan dilakukan secara berperingkat dan pengoperasiannya hanya akan dimulakan setelah keseluruhan proses pengambil alihan selesai dan dimuktamadkan. Timbalan Menteri Pengangkutan Udara dan Jalan, Datuk Dr. Jerib Susil memberitahu, sehubungan itu kerajaan negeri sedang dalam proses perundingan dengan Malaysia Aviation Group MAG dan Khazanah Nasional Berhad bagi mengambil alih saham dalam Maswing. Menjawab soalan tambahan daripada Adun Batu Kitang, Datuk Loh Khia Chiang, beliau menjelaskan bahawa memorandum persefahaman di antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan pada 20 Julai 2023 adalah mengenai perolehan perkhidmatan udara luar bandar RAS. Melalui MOU tersebut, katanya kerajaan persekutuan memberi jaminan meneruskan subsidi RAS dan pengambil alihan RAS oleh kerajaan negeri tidak akan menjejaskan perkhidmatan tersebut di semua laluan sedia ada yang ditetapkan dalam perjanjian RAS. Berdasarkan Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015 Akta 771, sebanyak 40 laluan telah diluluskan sebagai laluan RAS, iaitu 30 laluan dalaman Sarawak, 6 laluan dalaman Sabah serta 4 laluan di antara negeri Sarawak dan Sabah. Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah MFICOT menerusi Jabatan Pertanian Sarawak sedang melaksanakan program tanam baharu rumbia secara berkelompok di kawasan Dun Kelaka melibatkan seramai 15 orang peserta dengan keluasan 43.6 hektar. Menurut timbalan menterinya, Datuk Dr. Adwar Rahman Ismail, projek bernilai RM520,000 tersebut telah mula dilaksanakan pada awal 2022 dan dijangka siap pada penghujung tahun ini. Manakala pada September 2022, kerajaan telah menubuhkan Lembaga Pembangunan Sagu dan Nipah SNDB bertujuan membangunkan industri tanaman sagu dan nipah sebagai antara penyumbang berpotensi tinggi kepada pendapatan Sarawak dalam sektor pertanian. Dalam pada itu, terdapat 4 jenis skim bantuan rumbia telah disediakan oleh Jabatan Pertanian Sarawak, iaitu program tanam baharu rumbia, program pemulihan rumbia, program pembangunan infrastruktur ladang rumbia dan program peningkatan produktiviti rumbia. Skim bantuan tersebut terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas bermastautin di Sarawak dan mempunyai pemilikan tanah yang sah. Beliau menjawab soalan daripada Adun Kelaka Muhammad Duri dalam sesi soal jawab Persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak hari ini tadi. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Baik, kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Sahi, silakan. Baik Buma, terima kasih.